Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak terhingganya. Kerana nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu masih lagi kita nikmati. Masih lagi Dia membenarkannya untuk kita dapat. Kerana sudah banyak nikmat-nikmat yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah nikmat mari ke masjid. Mari ke masjid ini adalah satu nikmat yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana di masjid kita boleh beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang, kita buat sembahyang secara berjemaah. Dipanggil sunanul huda. Artinya kita sembahyang tempat di mana sembahyang itu diseru. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mendapat gandaan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejak kita mari dari rumah lagi. Dengan syarat kita mari daripada rumah tu kita sudah bersuci, maka kita menuju ke masjid. Satu langkah penghapusan dosa, satu langkah lagi adalah peningkatan darjat. Apatah lagi kalau kita niat mari ke masjid juga kita nak mendengar ilmu, kita nak belajar, maka kita berada di fi sabilillah. Beradanya kita dalam masjid ini, kita beriktikaf, dapat pahala iktikaf. Dan pahala menunggu sembahyang, kita tunggu sembahyang, juga mendapat pahala seperti kita bersembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita duduk saja sandar di tiang, tak ada apa-apa program, tidak ada apa-apa amalan pun, kita hanya duduk di dalam masjid semata-mata untuk menunggu sembahyang, maka pahalanya seperti bersembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama tu antara isyak dengan maghrib ataupun maghrib dengan isyak? Lama. Jadi banyak. Dalam satu masa kita lakukan banyak ibadat sebenarnya, dan itu adalah satu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dan anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana umur kita singkat, tuan-tuan dan puan-puan. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 hingga 70. Antara 60 hingga 70. Artinya apa? Artinya kalau lebih sikit, kalau kurang sikit. Antara itulah pendek-pendek umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang-peluang untuk kita apa? Untuk kita isi, supaya kita boleh menandingi umat-umat lain yang ribuan tahun, setengah-setengahnya umur mereka itu beribadat ratusan tahun. Kita berapa tahun beribadat? Tapi banyak sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Itu sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang terbesar yang kita nikmati sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma antara kita tahu ataupun kita tidak tahu. Ya, yang tidak tahu sah tak belajar. Sebab itu kita kena belajar dan belajar. Kita kena niat diri kita sebagai seorang pelajar sehinggalah kita mati, sehinggalah kita meninggal dunia. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita kerana kita sedang belajar. Kalau kita tersilap, kalau kita tersalah, terkhilaf dan sebagainya, Allah SWT ampunkan. Kenapa? Kita masih menganggap diri kita ini
masih lagi dalam belajar dan terus belajar. Ya, kalau kita statusnya memang betul-betul pelajar dan kita jadikan kita ini sebagai pelajar seperti yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Muta'alliman, jadi orang yang belajar, maka kalau kita mati di fi sabilillah. Man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillah. Sesiapa yang keluar menuntut ilmu, dia berada di fi sabilillah. Yang mengajarnya fi sabilillah, yang mendengarnya, yang belajarnya juga fi sabilillah. Ini pentingnya, ini besarnya majlis ilmu, majlis fi sabilillah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apatah lagi pada malam ini kita akan memperkatakan tentang hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipusakakan kepada kita semua sebenarnya. Ini adalah pusaka Nabi. Ya. Baik. Kita ada tertinggal satu bab sebenarnya, iaitu bab tahrimi bai'il hadir lil badi. Kita baca bab itu pada malam ini. Bab haram orang yang tinggal di bandar ataupun di kampung menjualkan untuk orang yang tinggal di badiah ataupun di mana? Di padang pasir. Di padang pasir ini biasanya badui lah ataupun Arabi. Ya. Macam mana tu nanti? Nanti kita akan terangkan. Bagaimana kan dikatakan haram. Ya. Haram-haram ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil cakna, kena prihatin, kena ambil berat. Kerana apa? Kerana dia akan orang kata mempengaruhi dunia kita dan akhirat kita. Apatah lagi kalau menjadi makanan. Kita beri pula pada anak isteri kita, maka daging-daging yang tumbuh itu daripada sumber yang haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata jasadun ghuziya bil haram. Jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram akan tidak masuk syurga. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh daripada perkara yang haram ataupun benda yang haram, makanan yang haram, maka fannaru aula bih. Nerakalah yang paling layak untuk dia. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Makanan akan menempa hati dan hati itu menjadi raja. Raja akan perintahkan ke seluruh tubuh badan kita, anggota kita. Kalau raja itu baik, bersih, suci, maka tindakannya betul dan benar. Kalau dia kotor, kemungkinan antara sebab kotor ialah dengan makanan yang haram, maka walaupun kita tak tahu sebenarnya, tapi hati kita tetap terkesan. Hati kita tetap kotor, hati kita tetap jadi gelap. Kenapa? Darah-darah haram, daging-daging haram, tenaga-tenaga pun haram. Yang kita buat sembahyang tu haram. Tenaga yang kita gunakan untuk sembahyang tu haram. Bukan perbuatan sembahyang tu haram, kita menggunakan tenaga itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi walaupun tak tahu dan sebagainya, dia akan memberi kesan pada akhirat kita. Jadi ambil betul-betul, kena cakna betul-betul ni, ambil berat betul-betul. Supaya apa? Supaya selamat kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah, kita beritahulah apa dia bai'ul hadir lil badi ni. Artinya ada orang badui, misalnya orang-orang yang duduk di padang pasir, mari ke bandar ataupun mari ke kampung, kita tahan dia, kata biar saya jual lah. Biar saya jual barang ini. Dengan apa? Dengan orang kata apa? Bitadrij ni beransur-ansur, bukan jual sekaligus lah. Esok jual sikit, lusa jual lagi, tulat seminggu ambil masa misalnya. Kenapa tak boleh? Kerana tuan ni nak cepat, akan menjejaskan dia nak balik ke kampung, bukan di tempat dia duduk dan sebagainya. Kemudian kemungkinan harga akan berubah, maka tak boleh. Wa talaqqir rukban. Talaqqir rukban ni tuan-tuan dan puan haram juga.
Talaqul rukban ni apa maksudnya? Kita beli barang sebelum barang itu sampai ke pasar ataupun sampai ke bandar. Ya. Katalah setiap pagi Jumaat ini ada orang kampung nung sana. Tertentu. Kalau ni zaman-zaman dahulu mungkin orang-orang Badui, orang-orang yang duduk di padang pasir ni, yang berpindah rendah nomad ini, mereka mari ke bandar bawa susu, bawa keju, bawa apa-apa dan sebagainya, kambing ke unta dan sebagainya untuk dijual. Maka kita pergi tunggu di tengah jalan. Kita beli di situ. Sebelum mereka ini sampai ke mana? Sampai ke bandar, sebelum mereka tahu harga pasaran di bandar. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Memberi mudarat. Memberi mudarat yang pertama kepada yang bawa barang. Kumpulan yang bawa, itu rukban, kumpulan yang bawa barang untuk dijual. Kemungkinan mereka ditipu, kemungkinan mereka menjual barang lebih rendah daripada harga semasa. Awak duduk tengah tu dah. Dia kata, lada tak berapa laku sekarang ni. Orang tak berapa makan dah lada di Jeritih ni, kata. Sakit perut belaka. Dia kata harga murah. Padahal harga berapa lada sekarang ni? 15-16 ringgit. Ada ni? Ada. Siapa cerita itu? Dia kata lada murah dan sebagainya, jual tolak 2-3 ringgit. Dia jual 15 ringgit, 5-16 ringgit. Itu masalahnya. Baik. Jadinya tak boleh. Tak boleh. Zaman-zaman dulu tidak ada perhubungan macam zaman kita ini. Jadi tak tahu orang yang duduk di jauh-jauh, curug-curug mana, curug kampung, dia tak tahu pasarannya, harga dia berapa dan sebagainya. Maka ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal bai'i ala akhihi, dan menjual di atas jualan sahabatnya. Dia jual atas jualan sahabat dia. Sahabat dia jual kitab ini RM10. Dia kata, beli dengan aku boleh jual, aku bagi tu RM8 je. Kitab yang serupa. Sudah. Lepas itu, walaupun dah beli ni, kemungkinan hak ni akan pergi, kata, batal, saya pulang balik lah, tak jadi beli kitab ni dan sebagainya. Kalau penjual yang pertama tu tahu macam mana? Bergaduh tak bergaduh kasih? Tak. Jadinya tak boleh. Baik. Wal khitbati ala khitbatihi, dan pinangan atas pinangan saudaranya. Tak boleh. Kita dah tahu orang pinang dah, kita pergi pinang juga. Illa an ya'zana au yurad, kecuali kalau dia dah izin. Misalnya dia dah putuskan pertunangan ke sebagainya, hilang sampai tunang dah. Janjinya setahun. Ini dah 2 tahun tunang tunggu, tak mari-mari lagi. Tu kira siapa masuk kira lah tu. Pasal apa? Mudarat. Mudarat. Tamanya orang perempuan. Boleh masuk. Au yurat, ataupun keluarga perempuan sudah tolak pinangan itu. Bolehlah masuk. Jangan main pinang tunang orang. Baik. Itu haram belaka. An Anas radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, muttafaqun alaih. Sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka yang bermukim ataupun tinggal di bandar ataupun di kampung menjual untuk yang tinggal di badiah ataupun duduk di padang pasir. Ataupun kita duduk bandar, orang kampung mari, orang dari Keruak tu mari, bawa apa?
bawa petai, nak jual di mana? Di Bandar Jertih misalnya. Kita kata tinggal sini lah biar saya jual. Tak boleh. Tak boleh. Biar saya jual dengan apa? Jual biasanya kemungkinan akan naik lah. Tak? Berapa 100 sekarang ni? 20? Ada Haji cakap, ada, tak tahu. Tak makan petai, tak tahu menaruh harga petai. Bang Ali. Sampai sini kak jadi 30 lah dah. Tak. Kemudian yang kawan itu dia mari-mari dia nak jual cepat. Dia nak lelong-lelong saja, ambil cepat. Dia nak balik keluar cepat. Misalnya. Dia bawa dengan harga ulu misalnya 20, 100 keping. Dia jual dengan harga ulu tu lah. Ambil cepat. Jadi dia untung, dapat duit cepat. Dan orang yang di Jertih yang beli tu pun untung. Kenapa? Dapat barang murah. Tak. Tapi kalau ada yang si hamba Allah ni kata, "Marilah tinggal biasa jual." Dia jual. Dia dah pecah-pecahkan dah ke misalnya, ataupun dia jual dengan harga yang dah berlainan. Dia untung atas angin je. Kemudian dia kata, duit nanti dululah. Mari pula lah semula. Esok lusa ke. Pasal bila dah jual mahal mungkin 2-3 hari baru laku, baru habis. Misalnya tak. Ni yang tak boleh ni. Baik. Wa in kana akhahu, walaupun yang mari daripada kampung tu ataupun daripada padang pasir tu, kalau dia badui, saudara dia ataupun adik-beradik dia, akhahu min ummihi, daripada maknya, wa abihi, daripada ayahnya, artinya adik-beradik kandung. Yang mari daripada keluar tu abang dia, abang kandung. Orang Arab panggil syakik. Syakik ni abang kandung, ayah seibu. Adik-beradik kandung tak? Baik. Walaupun yang bawa tu abang dia. Ni larangan ni, maksudnya larangan apa ni? Larangan yang keras lah. Larangan yang bersangatan lah ni. Artinya jangan buat begitu. Kenapa? Kerana dia akan menjejaskan. Menjejaskan pembeli dan penjual. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatalaqaw as-sil'a hatta yuhbata biha ila al-aswaq, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini ialah Abdullah Ibnu Umar, ya, anak kepada Sayyidina Umar. Anak kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu bila sebut Ibnu Umar, kita sebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Huma tu keduanya. Dua orang maksudnya. Abdullah dan ayah dia Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dua-dua sekali, ya. Itu maksud dia. Dan Ibnu Umar ini antara sahabat yang tersohor, antara sahabat yang alim, yang orang kata sebenarnya sangat menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Diriwayatkan bahawa ada satu pokok yang Nabi SAW biasa duduk di bawah dia. Dia pergi ulang ke pokok tu, dia jirus, dia jaga apa semua, kerana Nabi duduk di bawah pokok itu. Walaupun Nabi dah lama tak ada, tapi dia jaga. Supaya apa? Supaya pokok tu jangan mati. Sayangnya ke Nabi SAW. Dan sebab itu, ya, dalam kalau dalam fiqh, pendapat fiqh, kalau pendapat Ibnu Umar ni dia ketat sikit. Ya, terkenal dengan Syada'id Ibnu Umar. Dia ketat. Dan seorang lagi faqih hadhil ummah, artinya ulama faqih umat ini, Ibnu Abbas ni lebih terbuka, ya. Dan Ibnu Umar ini termasuk top 5 lah, top 5 perawi hadis, ya, yang meriwayatkan sahabat-sahabat, antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Yang pertama Sayyidina Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar.
Yang ketiganya Anas Anas bin Malik di atas ni tadi. Dan yang keempatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Jabir bin Abdullah. Top 5 ni. Yang keenamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ni. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tunggu dan beli barang-barang jualan di pertengahan jalannya. Itu dia. Hatta yuhbata bihal aswaq, hinggalah mereka yang bawa barang dagangan itu mari ke pasar. Sampai ke pasar, sampai ke pekan dah. Baru boleh beli. Kenapa? Kerana kemungkinan manipulasi berlaku, manipulasi harga di situ dan sebagainya. Tunggu awal-awal sana sekat supaya apa? Supaya mereka tak tahu harga lada dah naik dari mana? Di Bandar Jertih. Dia kata harga tahun lepas lagi, kata dia. Jadi sehingga sampai ke pasar dan mereka sudah tahu apa? Sudah tahu apa ni harga dia. Kita baca terus. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatalaqaw ar-rukban wa la yabi' hadirun libadin. Faqala lahu Tawus ini tabi'in, ma qawluhu la yabi' hadirun libadin? Qala la yakunu lahu simsaran, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni seorang lagi dia panggil al-abadilah al-arba'ah. Ada 4 Abdullah yang terbesar, yang hebat, yang paling hebat maksudnya. Sahabat-sahabat ni sebenarnya ramai yang bernama Abdullah. Dalam kitab, dalam yang merawikan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini pun ada 19 orang yang nama Abdullah. Termasuklah siapa tuan-tuan dan puan-puan? Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman nama dia. Jadinya ni masuk 4 orang Abdullah yang terbesar. Maksudnya yang terhebat, yang apa orang kata terdiri daripada alim ulama para sahabat. Ibnu Abbas ni dia lahir 3 tahun sebelum hijrah, waktu kepungan di mana? Di tepi-tepi kaki bukit Makkah itu. Kepungan ekonomi Quraisy terhadap Bani Abdul Muttalib. Beliau lahir waktu itu. Sebab itu menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ni baru umur 15 tahun. Tapi sangat alim orangnya. Sangat alim orangnya kerana dia doakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu boleh kita doakan untuk anak kita ke pegang ustaz kepala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, supaya anak kita ni jadi alim, faqih dalam soal agama. Bila alim dan faqih soal agama ni, itu tanda busyra daripada Allah Subhanahu taala, tanda dia nak jadi baik tu dunia akhirat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu taala nakkan dia tu jadi baik, maka Allah SWT beri faham dia terhadap agama. Nabi SAW peluk Ibnu Abbas ni, dan Nabi SAW doa, Allahumma 'allimhul hikmah, 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah kepada Ibnu Abbas ini. Jadi sangat alim ni, dia faqihu hadhihi al-ummah, rabbani hadhihi al-ummah, faqihul asr di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam tafsir, dan sangat hebat dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini gelaran dia pun, kunyah dia pun Abdul Abbas, Abdullah ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Abbas ini bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Jadi Ibnu Abbas ni siapa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, meninggal di Taif pada tahun 71 Hijriah dan dimakamkan di sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jangan kamu menunggu rombongan yang membawa dagangan dan kamu beli di pertengahan jalan. Itu maksudnya. Dan jangan mereka yang duduk di bandar menjual untuk yang duduk di kampung. Nah, seperti yang kita sebut tadi. Maka bertanya Tawus kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma qawluhu, apa yang dimaksudkan la yabi' hadirun libadin, apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabi' hadirun libadin, artinya orang yang di bandar jangan menjualkan untuk yang di mana, di kampung. Qala la yakunu lahu simsaran, tak ada orang tengah di antara mereka. Itunya, itu maksud dia, tak ada orang tengah. Broker dia panggil, broker. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim lah. Ya. Kerana Nabi SAW larang, dia akan, sebenarnya dia akan, apa ni orang kata, akan menjejaskan dari sudut harga sebenarnya. Nah, kalau orang kampung sendiri yang jual, murah. Kalau dah lepas pada orang tengah, maka dia akan naik. Kadang-kadang dengan harga yang berlipat kali ganda. Yang mengusahakannya tu bermati-matian, berpeluh-peluh, sakit-sakit tulang, hitam muka-muka berkebun, tapi dapat sikit saja. Tak. Yang untung banyak ini ialah orang tengah. Dia panggil simsar. Sebab itu saya tengok dalam beberapa bulan lepas ada nampak banner banting letak tepi-tepi tu kan. Apa dia punya tema dia? Jihad memerangi orang tengah. Kempen yang dia buat dilancarkan oleh Kementerian Pertanian. Tak? Gitu tak? Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana tu kerana dia akan memberi mudarat pertamanya kepada kita pembeli ni, pengguna. Kita terpaksa membeli mungkin dengan harga yang lebih mahal. Kemudian mudarat juga kepada siapa yang menjual, yang bawa barang itu. Ya tak? Baik. Kecuali kalau misalnya dia sendiri yang minta, dia bawa barang, dia kenal Abang Zaid duduk jetih, dia pesan, Abang Zaid tolong jual lah ni. Tak apa. Misalnya dengan persetujuan lah, tapi jangan dengan syarat, misalnya Abang Zaid tidak menaikkan harga melampau-lampau, misalnya, ya, dengan persetujuan, dengan ada misalnya persetujuan komisen ke, baiklah, tolong jual, saya bagi 10% komisen. Okey, jual dapat RM100, 10% berapa? RM10, ambil upah. Tak apa. Tak apa. Itu pun dengan syarat apa? Dengan syaratnya jelas, ya, jelas. Persetujuan tu jelas. Kalau tak jelas, susahlah. Ini masalahnya sekarang ni tak jelas tak? Nak jual tanah berapa? RM100,000. Dia senyap-senyap, dia upkan harga dia jadi RM130,000. Dia jual RM100,000 dan dia senyap-senyap ambil RM30,000 tu. Apa hukumnya, tuan-tuan dan puan-puan? Hukumnya tak boleh lah. Tak boleh lah. Haram lah hukumnya. Kerana dia wakil. Dia tu wakil. Dan wakil menjual dengan harga yang tidak dipersetujui bersama. Tidak pakat. Tidak ada hitam putihnya. Nah, bukti dia tak boleh. Cuba tuan tanah tahu. Dan agak-agaknya
Suka tak dia? Tak apalah, ambil lah 30,000 tu. Tak? Sah dia kata. Ai mana kita tanah usaha beratus tahun ni, tanah keluarga. Takkan dia mau jual dengan Elio saja dapat 30,000? Dia mesti. Ni kena jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada apa hukum broker tanah? Broker tanah kalau sekiranya ada hitam putihnya boleh, tak ada masalah. Ya. Masalahnya ialah tak ada hitam putih. Dia upkan sampai 130,000 menyebabkan tanah tu tak laku. Tuan tanah nak pakai segera duit 100,000. Kalau 100,000 bila-bila masa orang bayar. Dia upkan sampai 130 sampai 2 tahun tak jual lagi. Pasal apa? Mahal misalnya. Jadi terjejas tak tuan tanah? Terjejas. Dan kalau tuan tanah tahu dia naikkan 130,000, marah tak tuan tanah? Marah. Jadi situ tidak ada ketulusan. Bila tidak ada ketulusan, apa hukumnya? Haram. Tetapi kalau pakat molek. Ada? Pakat molek. Okey. Saya jual. Saya nak 100,000 je tanah ni. Pandai-pandai demo lah nak jual. Itu masih gharar lagi. Setengah ada ulama kata boleh dah. Kalau dia menjual 110,000 pun ambil lah. Lebih dia ambil. Tapi kalau yang menghalusi lagi dalam mazhab kita masih lagi gharar, tak tahu. Ya, ini adalah akad ijar, akad ujrah dia panggil, akad upah, bukannya akad jual beli. Akad jual beli tak apa, bukan tak apa, akad upah ni nak kena jelas berapa-berapa. Tapi kata ambil takut dia naikkan sampai 150,000. Tuan tanah kata ikut demo. Susah juga. Jadi lebih baik terus dan telus 10% daripada mana 100,000. Okey, kawan nak 100,000 dia mau jual lah patut-patut. Lebih tu ambil. Jual 105,000 ke. Tak apa. Misalnya ni. Ataupun dia mau ambil 10%. 5% daripada 10 harga. Tak apa, upah. Ataupun apa? Dia mau jual tanah ni, kau bagi upah 2,000 kalau dapat pembeli. Tapi dengan syarat dalam masa 3 bulan ni dia mau jual, kau upah 3,000. Tak apa. Jelas. Masalahnya ialah tidak jelas. Memudaratkan siapa? Memudaratkan pembeli dan memudaratkan tuan tanah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun li badin wa la tanajashu wa la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Wa fi riwayatin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak apa kita baca kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada menjual. Orang yang duduk di kampung menjual bagi yang duduk di kampung. Orang yang duduk di bandar menjual yang duduk di kampung, misalnya. Ataupun yang duduk di kampung menjual bagi orang yang duduk di padang pasir tu. Wala tanajashu, jangan kamu tanajashu ni najash dia panggil. Najash ini ialah mengangkat harga barang, bukan dia nak beli pun, tapi dia nak menggalakkan orang lain membeli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya dalam lelong dia kata 30 ringgit, dia kata. Orang lain tengok barang comel RM40, dia kata RM50. Orang lain RM60, dia kata RM70. Hak tu kata RM70 tu bukan nak beli pun. Dia pakat dah dengan tukang jual ni tadi. Dia panggil najash tu, najash. Haram tu hukum dia. Ambil upah haram. Dan yang mengupah pun haram. Pasal apa? Menipu.
Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu kami, maka dia bukan daripada golongan kami. Maksudnya bukan daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhi, dan jangan seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, macam kita sebut tadi. Ataupun beli. Kita dah bersetuju dah nak beli dengan harga berapa? Dengan harga RM300. Lepas tu mari orang ni, dia kata berapa demo tu nak beli dengan ni? 300. Bagi kawan, kau nak beli 300.5. Haram hukumnya. Hukum. Tak. Macam arwah ayah saya pergi minta pada orang asli kayu, suruh dia cari kayu. Sampai masa yang dijanjikan, tengok-tengok mana orang lain ambil. Dia kata encik datang lewat, orang mari awak bayar lebih pula, dia lah dapat. Padahal dah janji dah setuju dah harga sekian-sekian. Ada orang mari hamba Allah mana apa tawar dengan harga lebih tinggi, Allah ambil. Baik. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha, dan janganlah seseorang perempuan itu minta cerai, minta supaya saudaranya, artinya isteri yang pertama ke isteri yang kedua ke diceraikan. Untuk dia apa? Untuk dia ambil tempat jadi isteri. Boleh nak kahwin dengan saya, tapi syarat abang kena cerai isteri yang pertama. Ni haram hukumnya. Litakfa'a ma fi ina'iha, untuk lingkupkan apa yang dalam periuk dia. Periuk isteri pertama tadi apa dia? Maksudnya ini kinayah lah. Maksudnya dapatlah kasih sayang suami itu, dapatlah belanjanya, dapatlah itunya dan sebagainya, yang menjadi hak kepada isteri yang pertama yang diceraikan itu tadi. Haram hukumnya. Jangan buat syarat. Kalau nak berpoligami, nak sangat, tapi syarat kena cerai isteri pertama. Syarat kena cerai isteri kedua dan pertama. Misalnya